Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang tawaruk dalam kad kredit I di perbankan Islam. Pertama, apa itu tawaruk dan bagaimana aplikasinya dalam kad kredit? Definisi tawaruk adalah kontrak pembelian komoditi secara pembayaran tangguh ataupun lebih dikenali sebagai pembayaran secara ansuran, sama ada melalui jualan terus atau kontrak murabahah. Komoditi tersebut kemudiannya dijual semula secara tunai kepada pihak lain selain daripada penjual asal. Definisi kad kredit. Kad kredit ialah satu bentuk penyata sandaran, iaitu penyata keterangan yang diiktiraf diberikan oleh pengeluar kepada mana-mana individu atau pihak yang diiktiraf melalui kontrak di antara kedua-dua belah pihak. Ia membolehkan pemegangnya membuat pembelian barangan atau khidmat-khidmat dari semua pihak yang mengiktiraf penyata sandaran, iaitu kad kredit, tanpa perlu membuat pembayaran tunai kerana ia mengandungi jaminan pembayaran dari pihak pengeluar. Seterusnya, apakah rukun tawaruk? Rukun-rukun tawaruk. Okey, yang pertama adalah penjual, yang kedua pembeli iaitu mutawarik, dan yang ketiga ialah pembeli akhir, yang keempat barangan, dan yang terakhir ialah sirah iaitu ijab dan qabul. Seterusnya, aplikasi tawaruk dalam kad kredit I di Bank Rakyat. Langkah pertama adalah bagi tujuan permohonan kredit kad Bank Rakyat I, pelanggan perlu berjanji yakni wa'ad untuk membeli komoditi itu daripada Bank Rakyat. Menurut pengurus Pusat Kad Kredit Bank Rakyat, Encik Khairil Datuk Hamzah, pelanggan bertindak sebagai penjana untuk membeli komoditi yang dikenal pasti yang diperkenalkan oleh bank. Langkah yang kedua, selepas proses wa'ad telah dilakukan, bank akan membeli komoditi itu daripada broker A. Langkah ketiga, bank sebagai janji dan pemilik bermanfaat komoditi itu bersetuju untuk menjual komoditi itu kepada pelanggan oleh murabahah sale atau pada harga jualan, yakni harga prinsip tambah dengan keuntungan. Pada masa yang sama, pelanggan bersetuju untuk membeli komoditi itu atas dasar pembayaran tertunda untuk tempoh kontrak kemudahan pembiayaan. Langkah yang keempat, pelanggan akan melantik bank sebagai ejennya di bawah kontrak wakalah untuk bertindak bagi pihaknya untuk menjual komoditi itu kepada pihak ketiga yang dikenal pasti oleh Bank Rakyat secara tunai pada harga belian yang bersamaan dengan jumlah pembiayaan kad kredit I Bank Rakyat seperti yang difikirkan patut oleh Bank Rakyat. Langkah kelima, bank menjual komoditi itu kepada broker kedua, iaitu broker B, secara tunai pada harga belian. Langkah yang keenam, iaitu langkah yang terakhir, keuntungan daripada jualan komoditi akan dikreditkan ke akaun wadiah pelanggan. Kawan-kawan, mari kita lihat rangka kerja operasi kad kredit I di Bank Rakyat. Ahnaf ingin menggunakan kad kredit Islam di Bank Rakyat. Jadi mari kita lihat apakah yang perlu dilakukan oleh Ahnaf. Pada peringkat pertama, yakni permohonan kad kredit Islam, Ahnaf perlu memenuhi keputusan permohonan mengenai akad yang dinyatakan oleh bank. Pertama, Ahnaf perlu berjanji untuk membeli atau membeli komoditi tertentu yang ditawarkan oleh Bank Rakyat. Yang kedua, akan ada pelantikan Pusat Kad Kredit Bank Rakyat sebagai ejen jual beli dan mereka akan bertindak bagi pihak Ahnaf. Pada peringkat kedua, permohonan akan dinilai oleh pegawai Pusat Kad Kredit dan mereka akan menyemak kebolehan kredit Ahnaf. Ahnaf mesti memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan oleh bank, iaitu pemegang kad utama mestilah berumur 21 tahun ke atas,
Pemegang kad tambahan mestilah berumur 18 tahun ke atas, dan yang terakhir, pendapatannya tidak kurang daripada RM18,000 setahun untuk permohonan kad klasik dan RM36,000 setahun untuk permohonan kad emas. Langkah ketiga, yakni proses tawaruk yang dijalankan. Pada peringkat pertama, Jabatan Perbendaharaan Bank Rakyat bagi pihak bank akan membeli komoditi daripada pedagang pertama pada harga prinsip, dan dagangan adalah tertakluk kepada jumlah permohonan kad kredit yang diluluskan oleh Pusat Kad Kredit. Kedua, seterusnya Jabatan Perbendaharaan akan menjual komoditi itu kepada ejen belian, yakni Pusat Kad Kredit, pada harga prinsip ditambah dengan keuntungan. Pada peringkat ketiga, Pusat Kad Kredit yakni sebagai ejen jualan pelanggan akan melantik Jabatan Perbendaharaan untuk menjual komoditi itu pada harga utama. Dan yang terakhir, jabatan seperti yang dikehendaki oleh Pusat Kad Kredit akan menjual komoditi itu kepada broker kedua pada hari yang sama. Langkah keempat iaitu penyediaan pengeluaran kad kredit Islam. Bank akan menyediakan beberapa dokumen untuk dihantar kepada pelanggan. Dokumen-dokumen tersebut adalah kad pembawa, kad akaun dan terma dan syarat yang diterima. Nombor PIN kad kredit akan terkesan dan dihantar kepada Ahnaf. Dan akhir sekali, Ahnaf memperolehi kad kredit dan boleh membelanjakannya mengikut kehendaknya. Yeay!